Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Ahmad Syahrudin bin Tahar selaku pensyarah bagi subjek kepimpinan Islam di WI 20302. Seterusnya, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, barisan pencatat minit yang tidak alpa akan masanya, serta rakan seperjuangan yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembuka bicara, salam perkenalan, salam sayang saya titipkan buat anda semua. Hadirin yang dikasihi sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni berpaling tadah dari agamanya iaitu agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jelaslah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita semua bahawa murtad adalah seburuk-buruk kekufuran. Tetapi hari ini, berapa ramai mereka di luar sana yang tidak mengambil endah atau mengambil mudah akan larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita menaiki bahtera, sukalah saya untuk mengaplikasikan mauduk pidato saya yang berbunyi, murtad adakah boleh dibuat gurauan? Sidang penonton penuh santun. Sebelum bahtera berlayar jauh, marilah sama-sama kita melihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan murtad. Yang dimaksudkan dengan murtad ialah beralih daripada memeluk agama Islam kepada memeluk agama yang lain. Oleh itu, dapatlah dipahami, murtad adalah satu tingkah laku untuk keluar daripada agama Islam, sama ada melalui ucapan, perbuatan ataupun niat seseorang itu. Hadirin yang dihormati, pada era globalisasi kini, terdapat ramai individu yang mempunyai keruntuhan akhlak dan moral sehingga menyebabkan mereka ini mengambil keputusan untuk keluar daripada agama Islam apabila merasa tertekan dengan ajaran yang dibawa oleh Islam. Malah bukan itu sahaja, hari ini kita dapat lihat individu-individu dengan rasa tidak bersalah mempermainkan dan mempersendakan agama Islam. Di mana letaknya rasa hormat sebagai seseorang yang beragama Islam? Islam sangat menitik beratkan tentang agama. Malah, negara Malaysia juga meletakkan agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Hal ini jelas menunjukkan agama bukanlah sesuatu yang boleh dijadikan mainan atau bahan gurauan. Islam melarang hambanya bergurau dengan nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya. Perkara ini boleh dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 65. Hadirin sekalian, ketahuilah dan ingatlah bahawa bergurau atau sengaja melafazkan aku bukan Islam adalah merupakan di antara perkara yang mempersendakan agama dan termasuk dalam perbuatan yang membawa kepada dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan azab yang amat perit bagi golongan tersebut ini, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 70 yang bermaksud, mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur, ingkar semasa hidupnya. Masya Allah, betapa peritnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bermain dengan agama. Na'udzubillah min zalik. Perbuatan mempersendakan agama sahaja mempunyai azab yang begitu dahsyat, apatah lagi perbuatan keluar daripada agama Islam. Oleh yang demikian itu, marilah kita menelusuri azab dan hukuman yang diberikan kepada mereka yang memilih untuk murtad. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hukuman yang akan dikenakan di akhirat nanti bagi si pelaku murtad. Antaranya ialah amalan kebaikan akan terhapus dan dihumbangkan ke dalam neraka. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala juga akan melaknat mereka yang keluar daripada agama Islam dan penggantian dengan golongan yang lain.
Kebelakangan ini, terdapat pelbagai isu murtad yang hangat diperkatakan di media sosial. Seharusnya, sebagai umat Islam, kita mestilah berhati-hati dan berwaspada dengan ucapan yang berkaitan dengan akidah kerana ia boleh menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan, sama ada dalam keadaan sedar maupun tidak sedar. Hadirin yang dikasihi sekalian, terdapat beberapa perkara yang membolehkan akidah seseorang itu terbatal sekiranya melakukan perbuatan sedemikian. Yang pertama, melakukan perbuatan yang kufur atau perbuatan syirik seperti yang dilakukan oleh golongan musyrik. Yang kedua, menghina dan menolak syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan hukum hakam dan kewajipan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Yang ketiga, mengungkapkan perkataan yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam, sama ada kata-kata tersebut diucapkan secara benar maupun gurauan. Yang keempat, mempersendakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hanya sekadar gurauan. Gejala murtad ataupun gurauan dengan kata-kata untuk keluar daripada agama Islam adalah merupakan satu perbuatan jenayah yang boleh dikenakan tindakan undang-undang ke atas si pelaku dan juga menjadi isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Islam dan negara Islam. Hal ini kerana implikasi pengucapan kalimah murtad bukan sahaja boleh memberi kesan kepada penutur, bahkan ianya juga boleh memberi kesan kepada kepentingan umat Islam, agama dan negara. Sidang penonton sekalian, sebelum Bahtera menghentikan pelayarannya, sebelum masa menghentikan waktunya, sebelum saya menamatkan pidato saya, marilah kita menelusuri faktor yang menyebabkan berlakunya gejala sedemikian ini. Antara faktor yang paling terkesan adalah jauhnya seseorang itu daripada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Bagi golongan ini, mereka merasakan bahawa ajaran-ajaran yang dibawa oleh agama Islam adalah pelik dan menyusahkan. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah didedahkan kepada kita melalui sebuah hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Melalui hadis ini jelas menunjukkan bahawa Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak menyusahkan serta memberatkan penganutnya. Jadi, tidak benarlah anggapan sesetengah individu yang mengatakan bahawa agama Islam itu kejam terhadap penganutnya hanya kerana mengikut hawa nafsu untuk mendapat kebebasan yang tidak berlandaskan syariat Islam. Faktor yang seterusnya, kurangnya pentarbiyahan dan pendidikan berlandaskan agama dalam diri seseorang itu. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas apabila seseorang yang beragama Islam menunjukkan tingkah laku yang tidak seiring dengan syariat Islam. Terkadang mereka ini juga terpengaruh dengan budaya-budaya yang ditonjolkan oleh orang-orang barat. Seharusnya pendekatan akidah dalam diri perlulah diterapkan sejak dari kecil lagi. Ibu bapa perlulah menerapkan dan menekankan tentang akhlak dan jati diri seorang Muslim dalam diri anak-anak mereka supaya anak-anak tidak terpengaruh dengan perkara yang sedemikian ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, gejala murtad di Malaysia semakin hari semakin membimbangkan dan kemurtadan di kalangan orang Melayu hari ini tidak kurang hebatnya. Ia adalah merupakan suatu ancaman yang perlu diberikan perhatian yang sewajarnya demi menjaga nama baik Islam dan negara. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan bukan hanya melihat dan menyerahkannya kepada Jabatan Agama Islam semata-mata untuk bertindak. Malah, perkara yang amat penting sekali adalah masyarakat Islam sendiri perlu mempunyai kesedaran dalam diri bahawa bukan semua perkara boleh diambil mudah dan dibuat gurauan, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadat dan akhlak. Bagi memastikan agama Islam dipandang tinggi, disanjung serta dihormati dan tidak dipermainkan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka semua pihak perlu memandang serius terhadap isu ini dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat. Sebelum saya melafazkan salam penutup bicara, saya dendangkan sebuah pantun yang berbunyi, kematian itu tidak diduga, tua dan muda merasa jua, tingkatkan takwa di dalam dada, teguhkan iman di dalam jiwa.
Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.